Apa hukum urut tenaga batin? Ni baru soalan. Semata-mata untuk kebahagiaan suami isteri. Jawabnya, jikalau kaedah urutnya itu tidak haram, tidak memudaratkan kesihatan kita, tidak dengan perkara-perkara yang dihalang oleh syarak, maka molek. Kerana dia antara nafkahnya, isteri nafkah batin. Jangan main-main dalam bab ni. Nafkah batin. Nafsu ada, tapi saat ni lah unnah, ma'unah. Ma'unah lain hak degree ni. Unnah ni maknanya dak rot centon. Faham tak? Kerana bagi dak rot centon. Faham tak dak rot centon? Tak faham. Orang perempuan dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah bercerai dengan suami saya. Sebab apa bercerai? Dia perempuan ini tak cerita dengan direct. Dia ambil lengan baju dia, ditunjuk depan Rasulullah. Sebab ni Rasulullah. Dia akak, dia lepas. Dia akak lengan baju, dia lepas. Faham tak? Do you understand? Faham tak? Ni memang mudah faham. Memang begini. Sifat 20 yang benar. Faham? Maknanya lemah tenaga batin. Jadi beruruk, berobat sangat digalakkan oleh Islam. Benda ni nampak macam lucah. Macam tak comel. Tapi benda ni molek. Kerana dia nafkah. Cuma kita setengah-setengah orang ambil kesempatan menipu. Menipu kononnya batin. Tapi nak tipu duit orang. Hak tu kena berhati-hati. Dan tak boleh kalau sampai benda tu haram. Mana? Tukang urut puang. Baca dalam harian Metro dulu lah. Laku sangat. Orang pergi nguruk dengan dia. Rupanya tukang urut puang. Janda umur 43. Tukang urut bro. Faham tak? Tok Imam Tok Bila lagi belaka. Bukan surah ni lah, surah lain lah. Pasal apa saat ni? Pasal benda tu haram. Kalau kaedah gitu tak boleh. Ayah kalau nak sesuatu mesti kami kena tunai. Walaupun kali-kali kami nyatakan benda tu mudarat. Tapi ayah nak juga contoh obat yang dalam iklan televisi. Kadang-kadang saya tipu ayah. Saya kata kedai tutup. Bagainya, tapi saya rasa amat bersalah. Kerana harus saya lakukan tanpa menipu. Baik. Jika orang tua dia nak satu yang memudaratkan dia, kita tak ada obat ini beracun, memudaratkan dan sebagainya. Jadi dia suruh kita beli, kita kata tak beli tak boleh, dia mengamuk dan sebagainya. Maka di sini baru dibolehkan kita nampak al-ikhbaru bisyai' yukhaliful waqi'. Memberitahu dengan suatu perkara bersalahan dengan yang terjadi sungguh. Jadi kalau kedai tu masih buka, kita kata tutup. Apa tujuan? Untuk menyelamatkan ayah daripada makan benda-benda beracun seperti itu. Tapi syarat kata ulama, menipu sunat seperti itu hendaklah pilihan yang terakhir. Sebab orang tua ni payah. Dia merajuk tak macam merajuk budak-budak. Amalan 10 Muharram, apakah hukum dia amal? Contoh ziarah orang sakit, sedekah dan usap kepala anak yatim. Tidak ditetapkan usap kepala anak yatim mesti pada 10 Muharram atau 1 Muharram. Dia umum. Ini pandangan ulama saja. Dia himpunkan akan amalan-amalan. Macam kita wirid lepas mayang, tak ada satu hadis pun yang dah Nabi ni bila lepas mayang dia baca semua hak kita baca. Astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, Al-Fatihah, ayat kursi, subhanallah. Tak ada. Yang ada hadis-hadis yang berasingan. Ada hadis ni Nabi kata astagfirullah lepas bayang. Ada hadis ni Nabi kata baca Al-Fatihah. Ada hadis ni subhanallah. Ulama dia himpun hadis-hadis yang bertebaran, buat sekaligus tu jadi wirid panjang. Jadi siapa nak wirid pendek teruskan. Tak mau wirid pun tak apa. Tak ada masalah. Dia ada faham, dia ingat ke dia wajib. Dah, nak wirid atas motor boleh. Kita ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bangun.
ambil motor gerung, subhanallah, 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 subhanallah. Siapa terpilih tu baca doa. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Amin. Tak ada masalah. Mak rempik kan? Jadi jangan kata ni wajib kena usap kepala anak yatim. Contohlah bulan dosa hapus. 2 kali sapu kepala, nampak? 2000 dosa kita hapus. Tapi kita tak buat. Tapi anak yatim yang belum balik, jangan hak umur 45 mungkin sapu kepala dia berocohannya. Adakah perintah mengikut satu mazhab ditentukan oleh pihak perintah? Dengan kata lain, bolehkah kita tinggal negara Malaysia ini mengikut mazhab Syafi'i tapi mengikut secara keseluruhan mazhab yang lain? Jawabnya, hak mazhab ni bukan hak pemerintah. Cuma pemerintah ini menjaga maslahat orang ramai supaya tak jadi mudarat dalam bab-bab mengikut pandangan-pandangan ulama. Kita ni nak ikut mazhab mana pun, asal mazhab itu mu'tabar. Nak ikut mazhab Maliki, ikut Maliki. Orang India nak ikut mazhab Hanafi, Pakistan, Bangladesh, ikut Hanafi, tak ada masalah. Tak, kita belajar pandai, kita hafal habis segala pandangan-pandangan mazhab, kita tahu istilah tempat mereka istinbat dalil. Saya nak campur-campur mazhab, boleh kalau musuh orang fuqaha. Faham? Takut kita tak pandai. Jadi caranya ikutlah satu pandangan saja untuk memudahkan kita mengamalkan satu-satu benda. Bila masa-masa kita terkepit, kita kembangkan lebih sikit, kita ambil pandangan-pandangan lain. Walaupun kita ikut pandangan mazhab Syafi'i, kita tengok orang mazhab Hanafi semayang, tak sama marah kata apa lah. Kata itu pandangan-pandangan yang lain, yang juga daripada ulama-ulama Islam. Kalau tidak, jadi asabiyah, jadi ta'asub. Saya selalu bawa motor sambil bertasbih. Bagus orang ni. Menggunakan tasbih digital dengan tangan kiri. Sebab tangan kanan saya nak pulas throttle motor. Boleh atau tidak? Baik. Kana Nabi sallallahu yuhibbu tayammuna fi kulli umurihi au kama qala. Nabi ni sahabat cerita, pada kebanyakan pekerjaan dia Nabi suka guna kanan. Hadis ni jangan terus kita tafsir sendiri. Ambil daripada kupasan ulama. Maka ulama yang tafsir hadis dia kata kebanyakannya perkara-perkara yang kita boleh buat kanan, maka sunat kita guna kanan. Tetapi kalau perkara yang kita buat dua belah, tak sunat guna kanan. Dan perkara yang kita tak boleh buat sebelah kanan, maka tak sunat guna kanan. Atau perkara yang kalau kita buat belah kanan menyusahkan kita, maka tak sunat guna kanan. Contoh, kalau kita basuh, ambil wudu, boleh tak kita nak basuh tangan dua belah sekaligus? Ayah, sebelah-sebelah, maka sunat basuh sebelah kanan dulu. Tetapi time basuh muka boleh tak? Sapu sekaligus muka. Boleh tak? Maka bila basuh muka, tak ada ulama kata basuh kanan dulu. Ada orang salah faham, dia basuh kanan dulu. Faham tak? Salah. Terus dua belah. Begitu juga kalau kita boleh basuh telinga, sunat dua-dua sekaligus. Benda tu boleh buat dua belah, tak sunat kanan dulu. Tapi kalau benda yang buat sebelah saja, sunat kanan dulu. Faham? Kalau nak runjuk barang, benda tu kena sebelah saja, sunat kanan, makruh kiri. Benda yang boleh kena angkat dua belah, macam benda yang berat. Seming tu 50 kilo. Dia nak ambil sunat, dia buat sebelah kot. Faham tak? Lala rebah terletang, tu kena pandang. Pakai piyah, orang tak masuk kandang dulu. Dia masuk kandang dulu piyah. Piyah boleh tahan helmet. Lah lekat gitu helmet. Masuk terus kiri kanan. Faham? Baik. Ada kalanya tak sesuai kita buat sebelah tu, maka kita buat sebelah lawangnya, tidak mengapa. Faham? Contoh, sunat berludah sebelah kiri. Sunat lah, jangan berludah sebelah kanan. Kalau berludah sebelah kanan tak haram, makruh. Tapi belah kiri ada orang di tepi jalan, maka tidak mengapa kita sunat sudah belah kanan. Faham? Kerana adab-adab dengan manusia.
dalam contoh tadi naik motor. Maka kalau kita bertasbih guna sebelah dia tangan tak, pegang buah tasbih atau guna hak digital ketek. Nah, sebab dua tangan kita ada, tak sunat kita guna kiri, tangan kanan afdal. Tapi dah naik motor, nah, maka dia punya motor minyak belah kanan. Dia pun tasbih belah kiri. Sama ada guna tasbih atau guna digital atau guna jari, tak ada masalah, boleh pahala. Faham? Pasal apa? Tak makruh. Tak, pasal kanan ada minyak. Tak kanan juga pulah minyak, lepas tu tasbih. Tak. Nampak tak? Motor jadi jadi gitu. Bak tu kita kena pandai, jangan terus ambil hadis. Mesti kena kiri. Tak boleh belah kanan. Macam beludah tadi ya. Kita naik motor berasa nak beludah. Sunat ludah belah kiri. Dah kalau naik kereta bawa kiri ayat. Tak? Tengah jalan kereta jatuh cermin kiri ayat. Okey ayat duduk muka. Apa ni? Ustaz khabar semalam sunat ludah belah kiri. Tu dah betul. Jadi ludah sebelah kanan, tak ada masalah. Kemudian pula daging korban beri kepada orang kafir. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan hanya diberi kepada orang Islam. Adapun orang yang bukan Islam, maka kita berilah daging yang bukan korban, tak ada masalah. Ketika bangun dari rakaat kedua dan qiyam rakaat ketiga, jubah imam termasuk di celah punggung beliau. Apa pula? Walaupun beliau berjubah, saya pasti beliau tidak memakai seluar dalam. Apakah batal? Jika makmum ketawa, adakah batal solat makmum? Bagaimanakah kadar ketawa yang membatalkan solat? Jadi imam bila dia bangun daripada duduk, jubah masuk celah punggung atau kain pelekak masuk celah punggung. Memanglah pasal punggung kita ni dia fleksibel, dia gerak. Nah, kadang-kadang bila kita duduk dia terbuka sedikit. Bila kita duduk gini kain masuk celah, bila kita berdiri dia pun tutup. Bila tutup leceh selalu kain masuk celah tu. Nah, ni banyak berlaku. Batulah tidak membatalkan semayang. Tak batal semayang. Tak usah kata jubah masuk piyah pun tak batal juga. Kerana yang membatalkan semayang nampak aurat. Nampak aurat. Jadi dalam semayang perempuan yang pakai ketat makruh sahaja jika tidak dilihat oleh laki-laki ajnabi. Jadi kalau pakai ketat nampak bentuk tubuh, masih lagi sah solatnya. Yang tak boleh di luar, di hadapan orang ramai, perempuan pakai ketat nampak punggung, tak boleh, tak molek. Kerana tubuh badan seorang perempuan 100% untuk suaminya sahaja, bukan untuk dikongsi beramai-ramai di depan Bukit Bintang dan sebagainya. Jadi masuk celah kita tak ada masalah, tak batal, cuma orang tengok leceh dah. Lepas tu Tok Imam kita pesan, pakailah seluar belah dalam, seluar panjang. Dia pakai jubah putih, dalam ni pakailah seluar panjang. Sebab ada Tok Imam yang jubah putih, jubah dulu boleh tahan, kain-kain jenis tebal, ni kain-kain nipis molek-molek tau. Lepas tu dia pergi pakai seluar dalam. Bila dia sujud, nampak seluar dalam. Boleh baca, krokodil. Nampak duduk di belakang. Ini masalah. Jadi batal tak? Tak batal, tapi orang belakang tu yang baru. Dah kalau hak lama dah, dia bilang lubang 1, 2, 3, 4. Jadi mengaitkan, gugur muru'ah. Pandai-pandai lah nak jadi imam. Kalau pakai jubah hitam boleh tahan kira. Jubah putih, bila sujud keluar nampak betul luar dalam. Molek tak kalau kau nampak luar dalam kita? Kita yang jenis gini, kalau kita pergi jemur seluar dalam, orang tengok malu. Batu kalau orang pandai, orang puang di rumah pesan ke bini, kalau seluar dalam, baju dalam, benda panggil sini berat. Orang Terengganu panggil sarung kopek.
Faham tak? Terenung. Jangan marah pasal terenung. Orang putih panggil bra. Jangan jemur belah depan, jemur belah belakang. Tak, kalau jenis isi dayang dia ada 3 line, orang lalu kot luar, jemur belah belakang. Faham? Jangan jemur belah luar. Belah luar ni lain lah, seluar panjang. Nak jaga juga. Padahal seluar nampak dah orang luar dalam aja. Ada orang ngitar luar dalam. Tengok, dah nampak kain ni dah. Tapi dia bila dipakai, di mana? Di tempat-tempat yang mengaitkan. Kalau orang cerdik, dia tak jemur luar. Nah, ada jenis musim. Kan ada? Gatung, batu kembang, musim. Ada kan? Dia musim. Dalam tu, molek. Luar dalam dia musim. Musim. Jadi postman mari. Dah molek postman lalu tu, hak pusing tu luar dalam. Lekat atas helmet postman. Jadi sehari orang suka postman itu. Luar dalam, duk tak kepala. Ini masalah. Jaga aib. Adakah boleh orang bukan Islam menyebut Allah atau Alhamdulillah atau Insya Allah? Bolehkah orang Islam mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah? Dengar molek. Orang kafir boleh sebut kalimah-kalimah Islam. Yang tak boleh, yang patut kita larang, tujuan mereka menyebut untuk mempersendakan Islam. Kalau dia makan nasi, dia dengar Islam kata Alhamdulillah, dia pun kata Alhamdulillah, molek. Mudah-mudahan nanti dia akan meresap Islam dalam jiwa dia. Al-Imam Nawawi rebut dalam kitab fatwa dia, jika orang kafir sebut kata Islam tujuan untuk mempersendakan Islam, maka wajib pemerintah umat Islam melarang mereka itu atau mengenakan takzir. Faham? Jadi kalau disebutkan dia mengikut Islam kata, tak ada masalah. Kerana kalimah Allah, kalimah subhanallah bukan untuk disebut oleh orang Islam. Pokok-pokok pun sebut, binatang pun sebut, untuk semua makhluk. Bagaimana sebenarnya seorang laki-laki patut buang air? Sebab ada kata Nabi Nuh semaya buang air kecil ni secara duduk. Sekarang ni masalah tandah dibuat untuk orang lelaki buang berdiri, termasuk dalam masjid. Apa yang patut kita lakukan? Bekeng dia ni. Apa nak marah gitu semua ke kita? Baik. Masalah kecing duduk, kecing berdiri, kalau orang perempuan tak ada masalah kita rasa. Saya jarang tengok aja, tengok bini kita kecing berdiri. Pernah tengok? Ada bini lagi? Pernah dia kecing berdiri? Mana mu tahu? Tak pernah lagi. Mana mu hitam semua? Ada kata dak lah. Cuma batu kata orang putih ni dia dulu maju dari kata kita. Tahu tak? Bila dia dulu maju, lah sekali dia tak reti nak buat. Sekarang ni orang perempuan kecing berdiri. Ni di barat menjadi trend. Alat untuk perempuan kecing berdiri dijual. Faham? Mu jangan beli, ada online. Jangan beli. Cuma ada dijual. Dia macam kong skrin tu, bila perempuan masuk dalam tandas, dia pun buka zip saja, letak kong tu depan, kecing, keluar kot benda tu. Sebab orang puan kalau kecing diri, dia turun kot perut. Habis. Faham tak? Dia tak boleh macam kita. Kita senang pusing yang keribut, buh gitu. Faham tak? Jadi orang puan nak pusing ke mana? Dia dinding gitu. Tapi barat ni pelik dah. Sebab tu lah ni ada telanjang dah pula. Dah puas dah pakai baju telanjang. Kita hak belakang baru nak follow ikut angin. Lah sekali barat ni cari agama Islam juga. Lepas tu fenomena sekarang paling ramai sekali masuk Islam ialah umat Kristian. Paling ramai di Eropah. Batu Eropah dalam kebingungan sekarang kerana terlalu ramai yang masuk Islam. Dua negara yang popular hina Islam, Belanda dan Sweden. Terlalu ramai yang suka hina Islam. Mencatatkan nak convert pada Islam, persentis yang paling tinggi start 2011. Nampak? Padahal pelik buat komik hina Nabi semua, dah ramai orang Belanda masuk Islam. Bila dia buat serangan 2011, dituduh benda ni 2011, 2001. Lupa dah Twin Tower mereka ni. Tujuannya nak menakutkan umat dunia pada orang Islam. Akhirnya ramai masuk Islam. Inilah Allah ni
Rabbil alamin. Dia takbir alam, bukan lagi Selangor ini takbir. Alam ni dia takbir. Bijaknya Allah Taala. Jadi bila panik maka tak reti nak buat, maka kita sekarang ni hak Melayu ni masuk Kristian. Yang peliknya yang Melayu masuk Kristian ni yang bermasalah dengan mental, dengan keuangan. Adapun yang Kristian yang masuk Islam ialah yang bijak-bijak, daripada pakar-pakar, daripada orang-orang yang hebat, yang berfikiran hebat. Menunjukkan itulah kebenaran Islam. Baik. Laki-laki kecing berdiri boleh, duduk boleh. Apa hukum kecing berdiri, apa hukum kecing duduk? Asal bagi kecing berdiri makruh saja. Ini pendapat yang paling ramai. Dan kecing duduk itu Nabi buat tak? Ya, Nabi buat dan Nabi berpesan supaya kita kencing duduk, jangan berdiri. Baik. Kalau kita berdiri juga dengan sengaja, haram ke makruh? Makruh. Makruh ni guana tidak berdosa, cuma tak comel. Yang comelnya duduk. Kita masuk dalam tandas orang lelaki, ada jambang duduk saja nak kecing diri. Kadang-kadang masuk dalam tandas kau, ada tutup dah pintu, kecing diri kau. Tuk bila. Faham tak? Faham tak? Bukan Tok Bila sinilah, kat lain lah. Tak, contohnya. Jadi kalau kita dah masuk dalam tandas boleh tutup, duduk lah. Ikut sunnah Nabi. Dia ada kelebihan dia kecing duduk. Faham tak? Baik. Masalah sekarang tandas-tandas yang buat kecing diri. Dekat dinding tu dia letak makuk tinggi. Jadi kalau kita masuk, tak ada tempat kecing duduk. Kalau ada pun ada satu jambang tandas, tapi ada orang dalam. Pernah tak kita gitu? Luar ada dua makuk duduk gitu tinggi. Takkan nak ketuk, tubik lah, cepat, tubik. Aku nak kecing pula ni. Tak boleh, orang dia masuk dulu. Kawan tu duduk masuk dulu. Tak boleh. Kalau dia keluar, beres. Kita kecing duduk. Jawabnya, bila kita nak kecing duduk, tak boleh. Pasal jambang tertutup, sudah ada orang dalam. Dan kita sangat nak kecing, boleh kecing diri, tidak makruh. Yang makruh ni, kita boleh kecing duduk, sengaja pilih berdiri. Faham lagi? Jadi kalau kita pergi RNA, pam minyak ke mana-mana, tengok ada ustaz kecing diri kat luar makuk cek tu, jangan fitnah dia. Sebab bukan akulah, bukan. Bukan. Kalau ada ustaz ke imam ke al-hafiz ke, sebab apa? Sebab dia sudah keuzuran, tandas sudah ada orang dalam. Faham lagi? Kita ni mulut celupak, lambat tengok orang. Jadi yang kata makruh ni sengaja boleh duduk, sengaja nak kecing diri, situ makruh. Tu pun tidak berdosa, cuma yang terbaik hak Nabi suka. Nabi diberitakan pernah kecing berdiri 2 kali. Ada sebut dalam Syarah Fathul Bari, bukan nama ustaz ni, nama kitab. Ada sebut dalam kitab Syarah Nailul Autar, Imam Syaukani, 2 riwayat Nabi pernah kecing berdiri kerana ada uzur. Kali pertama tempat buang sampah banyak sangat, Nabi takut kena jubah-jubah Nabi. Kalau duduk kena kotoran. Kecing berdiri boleh. Yang kedua, Nabi sakit bawah pelipatan lutut, tak boleh duduk. Betul tak? Maka berdiri, maka tidak makruh. Jadi kita umat ambil iktibar. Kalau kita ada sakit, tak payahlah kecing, duduk, boleh berdiri. Kadang-kadang ada tak ada sakit tapi seluar jenis ketak, tak boleh duduk. Dah dia saiz 34 tapi pakai seluar 28. Macam naka nak pecah pakai luar. Nak buka zip pun apa boleh. Jadi masalah tak ada masalah. Cuma jangan kita warak tak kena tepat. Bila nak macing, oleh kerana kita orang agama, kita orang pakai serban, kita akan pakai jubah, kita set selawat. Nak kecing jambang tu tutup dah. Ada makuk hak jenis tinggi tu, diri tu, diri naik duduk atas tu. Faham tak? Jangan panjak duduk atas tu. Pasal dia kata kecing diri tak boleh. Kabak duduk atas tu. Pasal licin tepi tu. Kecil sangat, takut terjatuh, sakuk Angry Bird. Faham tak? Balik awak tu. Jadi benda-benda gini. Jadi orang-orang muda selagi jaga air kecing. Kadang-kadang bila
Tak basuh dengan betul, tarik zip, dia belipak masuk balik dalam rumah dia, air kecing ngecik kena diseluar. Sembahyang Zuhur tak sah. Hak ni Nabi kata satu kubur sedang kena azab. Nabi kata innahuma la yu'azzaban min kabir. Ini penghuni kubur kena azab sekarang, tapi bukan kes dosa besar. Bukan makna ropok bank, bukan bunuh orang, bukan berzina, bukan kes minum arak, bukan kedai, bukan berjudi di Genting Highland. Bukan tipu wang rakyat, bukan. Salah seorangnya la yastanzih anil baul, tidak bersih masa kencing. Dikatok dalam kubur. Lalu Nabi ambil pelepah tamu, Nabi cacok. Nabi kata selama pelepah kurma ini hidup, maka berkat dia bertasbih kepada Allah, tumpang rahmat kepada si mati. Tengok kes. Jadi orang muda-muda tak sahlah kita buat macam kubur sangat. Kecing basuh. Betul-betul habis dulu, reheng. Buat gitu. Sunat. Habis kecing, reheng. Pak dia akan keluar baki-baki dalam ni. Sebab pai air bila kita tutup dah di rumah kita, tap. Kita tutup dah. Kosong dah, tak keluar dah. Cik kita katak sini, tutup, dia akan keluar lagi. Hak itulah bila kita duduk dalam Angry Bird, kita dak reheng, bila kita rokok sujud atau naik motor semua, dia keluar sikit lagi, kena diseluar. Betul tak? Jadi jawapannya terbaik reheng. Habis dah air kecil, berhenti dah. Buat gitu. Tapi jangan pula ada orang lalu sebelah. Okey. Tu orang kecing. Jadi biar kita mak reggae, mak apa pun, jaga bab-bab syarat seperti ini supaya kita solat kita sah. Surau buat solat jemaah. Adakah boleh perempuan dalam haid dibolehkan masuk ke dalam surau yang budak yang boleh buat solat jemaah? Bagaimana dengan surau yang tak boleh buat solat jemaah? Dengar molek. Cerita bab masjid dengan surau. Orang Terengganu panggil surau. Tak main surau-surau gitu, surau je. Apa beza surau dengan masjid? Masjid ni bukan makna besar. Masjid bukan makna ada bulan bintang. Masjid bukan makna ada mihrab, ada mimbar comel gini. Tapi bila tuang dia niat buat masjid, jadilah masjid. Walaupun diikat dengan kotak sabung di dinding dia, walaupun atap dia atap nipah, walaupun kecil saja masjid. Kiyah kecilnya Nabi kata barang siapa bina masjid sebesar sarang burung, nampak Allah bina baginya mahligai dalam syurga. Tak ada orang buat masjid besar sarang burung. Tapi kalau kecil pun, kalau dia masjid, jadi masjid, kata ulama. Faham? Jadi kalau dibuat di surga, tuang dia buat bentuk macam surga, tapi dia niat buat masjid, hukumnya jadi masjid sampai kiamat. Faham? Tapi kalau dibuat bangunan besar, dia tak niat masjid, dia buat niat surga, jadi surga. Batu sebaik-baik bila kita buat masjid atau surga, niat buat masjid. Faham tak? Niat buat masjid. Walaupun bentuk surga, kecil macam surga. Faham lagi? Walaupun tak mau sembahyang Jumaat, niat buat masjid. Bila niat buat masjid, maka tidak berlaku khilaf di kalangan ulama. Boleh iktikaf. Boleh tahiyat masjid. Kalau tak niat buat masjid, buat surau, buat musalla, buat tempat sembahyang saja, tak niat nama masjid, ada perbezaan pendapat ulama. Ada kata tak boleh iktikaf, ada kata boleh. Ada kata tak boleh tahiyat masjid, ada kata tak boleh. Jadi ingat, dia akan datang nak buat masjid atau nak buat surau, punya diri tu, tuang punya harta, niat jadikan masjid. Dengan berlapah lagi baik, duduk kat tanah tu, aku jadikan bangunan ini masjid kerana Allah Ta'ala. Dan buat Jumaat, tak ada kena-mengena dengan Jumaat. Kalau buat Jumaat dalam kitab Allah kata masjid jami', masjid Jumaat. Masjid tak mesti buat Jumaat. Faham? Kalau buat Jumaat dipanggil masjid jami'. Kita pelik pula bila masjid Namik, mana masjid India. Pulak dah. Jadi balik baik habis hukum. Tak ada kena-mengena dengan orang India. Masjid Jami' mana masjid yang buat Jumaat. Masjid ni buat Jumaat tak? Masjid Jami' dalam kitab fiqh, masjid yang buat Jumaat. Masjid yang himpun orang hari Jumaat. Faham? Masjid yang tak buat Jumaat, masjid saja.
Jadi buatlah masjid. Tak usah takutlah. Tulis masjid luar tu. Dalam apa? Tulis masjid. Jangan takut. Dalam papan tanda. Dah kat mari jabat agama marah. Dak, kita dah buat jemaah. Niat sebagai masjid untuk mendapat fadilat yang lebih. Faham? Tak ada kena-mena. Dah kata kena buh bulan bintang baru nama masjid. Kena ada kubah. Tak ada syarat. Faham? Yusuf Islam, Cat Steven, dia beli gereja 17 buah gereja katedral di UK, jadi tukar jadi masjid. Baru niat terbaru saya lupa di mana, tapi di UK dia tengah buang gambar-gambar Siti Maryam kononnya, gambar-gambar Nabi Isa tengah cat, tengah tutup. Asalnya tempat paderi perempuan duduk semayang situ. Sebelum mendengar ucapan paderi besar, ada bilik dia untuk muslimat paderi puan ni. Tengah cat, jadi masjid dah sekarang. Atas ni salib buang saja. Tak bulan bintang, tak tahu. Bulan bintang ni bukan wajib. Cuma diterima selepas zaman sahabat sebagai lambang Islam, tak ada masalah. Maka ni jadi huruf bulan bintang, maknanya tempat orang ibadat, bukan makna masjid. Penjarang orang buah dacing datang orang bulan bintang. Bolehkah niat iktikaf dalam surau? Biasanya iktikaf dalam masjid. Dengar molek. Masalah iktikaf dalam masjid dan surau, dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, tak boleh dalam surau. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, meraihkan mazhab Maliki dan Hanafi dan Hanbali, boleh juga walaupun dalam surau atau musalla, kerana semua dianggap masjid. Jadi mana-mana pandangan kita nak ikut, silakan. Cukup mudah. Agama ni mudah. Bukan sepik. Dan bukan dibuat mudah-mudah, bukan. Mak saya kata, sambil-sambil menderma, jangan taksub sangat kepada ustaz. Sebab mak kata gitu, saya suka pergi dengar ustaz ceramah, ustaz mengajar. Apa komen tentang perkataan mak saya ini? Boleh ke mak saya kata gitu? Anak dia suka pergi kuliah, pergi masjid, balasah, surah dan sebagainya. Mak dia sudah kata jangan taksub ke ustaz. Dengar molek, perkataan taksub ini bukanlah suka pergi dengar kuliah. Perkataan taksub bukan suka dengar ustaz yang satu. Tapi taksub ini iaitulah yang salah pun dikatakan betul juga. Itu baru taksub. Faham? Anak yang suka pergi dengar kuliah, ini satu nikmat. Betul tak? Sepatutnya mak bersyukur. Bapa pergi kata gitu, boleh sebabkan anak dia hilang semangat. Sebab anak dia kat ni malang pergi kuliah, ataupun seminggu 4 kali pergi kuliah. Mak dia tak senang hati. Ada orang tua yang tak senang hati, sehingga dia kata taksub. Tak boleh. Taksub ni gini, anak dia semua yang mak dia kata tak betul belaka, ustaz dia yang betul, tu baru taksub. Tapi kalau suka pergi dengar kuliah, bukan taksub. Yang pelik ni, anak dia pergi sekolah hari-hari tak kata taksub. Betul tak? Ini masalah manusia bila tidak ada cintakan agama. Anak tu tadika 2 tahun, sekolah rendah 6 tahun. Menengah 5 tahun pula. Bila anak dia nak naik sekolah menengah, nak pergi beli baju sekolah, suruh mak pergi daftar, bapa mak nak jawab, mak ni benda taksubnya ke sekolah. Dah terjenang dah sudah lah. Tak kata pula, ada lembu jual lembu, ada khubar jual khubar. Bagi anak cari ilmu dunia. Tapi anak pergi dengar ustaz ngajarnya kata taksub. Faham? Dia taksub ni barang salah kita sokong, tu taksub. Bukan suka kepada ustaz atau mana-mana ulama, tu bukan taksub. Dalam Facebook kadang-kadang ada orang tu, ada murid lah, dia suka pada seorang ustaz atau tok guru atau habib, dia pompoh lah nak kuliah Habib tu, gambar Habib tu, atau kuliah Syekh tu. Dia poh je. Ada orang jawab dalam komen, jangan taksub. Astagfirullahalazim, tu bukan taksub, bodoh. Tu dia suka pada ulama, biar ke dia lah. Faham?
Yang taksub ni dia post gambar tok guru dia pun tulis ni saja yang betul, guru lain tak betul. Tu baru taksub. Faham? Ini salah, tapi masalahnya ibu bapa. Ingat bila kita duduk ranking ibu bapa, tak mesti kita betul bila dengan anak-anak. Betul atau salah bukan kira umur. Betul atau salah dengan agama. Dialah kompas. Kita pergi di laut, timur sini, barat sini. Anak dia kata timur sini. Anak dia pandai tengok kompas. Ayah dia kata dia sini. Pasal anak dia tak boleh ajar ayah. Dia orang makan garang dulu. Sini. Maka hak mana betul? Anak betul. Faham? Tak boleh ikut. Dia semayang juga ikut ayah. Tak sah semayang. Allah kata, walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka itu bapa kamu sendiri yang salah, tak boleh ikut. Faham? Cuma bila kita berhadapan kes ni dengan mak sendiri, kena jaga tutur kata kita, jangan berkasar. Pak, dalam keadaan ini mak kita salah, tapi jangan siapa berkasar. Saya niat nak beri sumbangan di tempat lain, tapi setelah saya dengar ustaz ceramah tadi, saya batalkan niat untuk beri sumbangan di tempat tersebut. Tapi saya tukar niat saya untuk beri sumbangan tersebut ke masjid yang terdekat dengan rumah saya. Adakah saya digelam mungkin janji? Tidak. Kerana kita hanya berniat di dalam hati. Siapa yang berniat nak buat baik, maka sunat diteruskan niat. Kalau tak buat pun makruh saja. Dia bukan nazar. Kalau telah lapah di mulut, wajib ditunaikan. Tu pun tengok. Dia nak beri derma kepada masjid sekian-sekian nama sebut, maka wajib beri derma pada masjid itu. Melainkan masjid itu sudah ranak, kena gempa bumi dan sebagainya, baru boleh pindah ke masjid lain. Tapi kalau nak beri kepada masjid saja, boleh ke mana-mana masjid yang terbaik. Jika kita sumpah dengan nama Allah atas urusan dunia, kita langgar sumpah tu, apakah kita hutang dengan Allah? Mana kita nak bayar? Adakah hal tersebut diminta ditanggung di mahsyar nanti? Dia ni bersumpah atas nama Allah. Kalau Arab ke, wallahi billahi tallahi. Kalau Melayu senang, demi Allah. Kalau Arab dia ada 3 huruf. Huruf dia nak bersumpah. Wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Matang ajurumiyah. Dan huruf bersumpah tu 3. Waw, wallahi, billahi, tallahi. Tu Arab. Kalau Melayu, demi Allah. Demi Allah jadi sumpah. Tapi dia nak langgar sumpah, kena bayar ke tak? Tengok jenis sumpah. Ada sumpah yang lara, tidak sah, tak payah bayar benda-benda. Ada sumpah yang sah, maka kena bayar kalau nak langgar. Contoh dia bersumpah, aku bersumpah demi Allah, tak akan pergi ke rumah bapa saudara aku lagi. Faham tak? Maka sumpah itu sah. Dia kena langgar sumpah itu kerana putus silaturahim itu tak molek dalam Islam. Dia bayar denda sumpah, puasa 3 hari atau beri makan 10 orang miskin. Merdeka hamba tak ada dah lah ni. Nak hamba jenis hamba betul, hak ramanya hamba pitih mah. Dah kalau bersumpah dah demi Allah, demi Allah. Saya akan sokonglah awak sebab saya dah ambil dah duit ini. Orang ni pula. Ini kita baca dalam Facebook, ramai orang mengadu. Dia dapat duit bantuan, yang bantu dia tu suruh dia bersumpah orang kampung. Kat game PRU kena sokong dia. Jawabnya, sumpah tersebut mengarut. Lara, jangan dilayang. Sia-sia sahaja. Boleh kita ambil duit kita semula, itu semua duit rakyat. Dan masa mengundi, Allah kata, hendaklah jangan tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan cenderung kepada orang yang berbuat zalim pada orang lain. Sumpah tu tidak laku. Dalam hati terlitah hendak menceraikan isteri, tapi kita tidak melapaskan, jatuh dak talak kita. Terlitah, litah ni lah lalu saja. Faham? Bukan hal kita waktu.
Macam lintasan-lintasan yang lain juga dalam bab akidah, dalam bab semayang, dalam bab waswas, dalam bab wudu, dalam bab apa saja. Bukan kita. Lintasan adalah daripada luar. Kalau benda tu baik, malaikat. Benda yang tidak baik, syaitan. Faham? Kita pergi rumah kawan kita, tengok dia mandi. Kawan kita kata duduk kejap, dia duduk mandi. Bila kita duduk, kita tengok duit dia banyak tepi almari. Faham tak? Mari dalam hati kita, ambil lah sikit 200-300. Lambat lagi dia mandi tu. Tu lintasan. Faham tak? Daripada mana tu kalau suruh ambil hak orang? Syaitan ke malaikat? Syaitan, kita pun tahu. Faham? Malaikat mari tak boleh, hak orang tu jangan ambil. Itu malaikat. Bukan kita, tak berdosa belaka. Jangan layang. Kalau hak baik, kita layang. Faham? Jadi bila terlitah dalam hati cerai isteri, tidak jatuh. Walaupun 1000 kali litah, tak jadi apa. Dah memang azam nak cerai isteri, tak jatuh juga. Kerana kena berlapah pada mulut. Lapah pada mulut pun kalau tak betul, tak jatuh. Aku akan cerai mu, tak jatuh. Itu berlapah, memang berlapah, tapi akan cerai, tak jatuh. Rasul kata dalam hati, yang jatuh, aku telah cerai kamu, kamu telah tercerai, kamu telah kena talak, aku talak akan kamu. Ni aku akan cerai kamu. Guna speaker, dengar sampai ke Johor dengar, tak jatuh kau. Dah kuat tahu dah kuat, tapi dia kata akan cerai. Akan ni istiqbal, akan datang. Mungkin petang karang, mungkin pagi esok, mungkin minggu depan, mungkin 2 tahun lagi. Faham tak? Bila ada mungkin, maka ikatan yang kuat tidak boleh tercabut. Mana? Ikatan aqdu nikahin, akad nikah dengan kemungkinan. Dah diulang macam mana? Aku akan ceramu, aku akan ceramu, aku akan ceramu, aku akan ceramu. Dah itu kau. Nak marah punya pasal tak? Bila tarikh hijrah digunakan untuk Islam? Bila tarikh hijrah guna untuk Islam? Siapa ingat? Tahun yang bukan tahun yang ke-6. Selepas zaman Nabi SAW, pada zaman Khalifah Umar. Zaman Khalifah Umar. Bukan Umar bin Aziz, Umar Al-Khattab. Mula menggunakan tarikh hijrah Islam. Mengikut mazhab pakai purdah. Dia dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, satu pendapat muka adalah aurat. Pakai purdah ke, pakai beledi ke, wajib tutup muka. Pendapat Maliki dan Hanafi dan satu kaul dalam mazhab Syafi'i, muka tidak aurat, maka hanya tutup saja bahagian lain, boleh buka bahagian muka dan 2 pergelangan tangan. Tetapi bila atas muka tidak aurat, atas kaul yang kedua, janganlah kita make up lebih-lebih. Ingat orang puang, nak sampai sini merah, sini pink, sini pula hitam, atas ni hijau, tepi ni violet, mulut macam anak anjing merah. Nak seksi di rumah sudah. Seksi di luar Islam marah, seksi di rumah Islam suka. Bila Islam suka, mesti ada kelebihan. Betul tak? Apa boleh seksi di rumah? Apa kelebihannya? Di antaranya suami akan kurang keluar daripada rumah. Tak percaya boleh try malam ni. Tak usah pasangan muda, pasangan tua pun dia boleh menarik perhatian suami untuk duduk di rumah kalau isteri dia seksi. Tak percaya, bini Tok Imam. Tok Imam umur berapa dah? 60. Malam ni bini Tok Imam, Cik Lijah, umur 58, pakai seksi, bikini saja. Faham tak? Tok Imam tak jadi malam ni nak pergi solat hajat. Faham tak? Tok Imam balik ambil sokok, balik ambil tokak, nak pergi solat hajat. Ambil sebeh, boh dalam kocek. Umur 60. Haji Musa. Bini Hajah Lijah. Duduk dapur, dol ambilik. Pakai bikini. Mana baju dalang dengan luar dalang saja. Tok Imam nak pergi mana tu? Nak pergi nak ni habaq hai malam ni malam solat hajat lah rumah Haji KK mana ni. Tok Imam kata,
Tahu dah nak pi kat solat hajat tapi mainlah dalam bilik tengok Cik Sat ni. Cik Lijah umur 60 tahun tadi pakai bikini saja. Tok Imam kata nak tengok apa? Nanti balik aku tengok hang. Tak mainlah dulu, jangan pi lagi solat hajat. Main tengok Cik Sat. Tok Imam buka pintu. Memang tasbih lepas terus. Halo, tak jadi malam ni solat hajat. Solat hajat dalam bilik. Faham tak? Menunjukkan bila Islam itu mengharuskan mesti ada faedah. Faham? Jadi orang puan nak seksi, seksilah di rumah depan suami. Nak lawa, lawalah depan suami. Keluar rumah biasa-biasa sudah. Orang puan yang pakai biasa-biasa, tak ada orang kata dia huduh. Faham tak? Dia tetap lawa kerana dia perempuan. Orang perempuan tak payah make up pun lawa pasal dia perempuan. Perempuan makna lawa. Orang laki-laki tak usah kata tak make up pun tak lawa. Tak percaya, suruh Tok Bilal pakai gicu, pakai eyeshadow, duduk tepi masjid tu. Lalu orang mutah terus tengok. Siapa Ibnu Arabi? Hamba dengar Ibnu Arabi mengaku Tuhan dengan lafaz anal haq. Adakah lafaz itu bermaksud aku adalah Tuhan? Baik. Ini duduk baloh kadang-kadang masalah-masalah gini kita kadang-kadang malah nak khabar pasal kita nak tupukan fardu ain. Nah, fardu ain benda-benda hak mudah yang banyak berlaku. Tapi biarlah ada ditanya siapa Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam Islam ni ada dua. Yang satu Ibnu Arabi yang ditanya ni. Nah, yang kedua Ibnul Arabi dengan ada alif lam. Ibnul Arabi. Bang, yang ditanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ulama sufi. Ibnul Arabi ulama fiqh, tafsir dan hadis dalam mazhab Maliki yang berasal dari Andalus. Itu tak ada masalah Ibnul Arabi. Nah, yang ditanya Ibnu Arabi yang banyak ada dalam kitab-kitab tarekat. Ibnu Arabi ni yang dah dipertikaikan oleh ulama kerana satu hari dia berzikir asalnya la ilaha illallah, akhirnya Allah Allah Allah, akhirnya anal haq, akulah yang aku yang hak. Sedangkan al-haq itu nama-nama Tuhan juga, mana Tuhan. Jadi ada orang telah mengkafirkan Ibnu Arabi kerana dia telah melapaskan anal haq. Kita jangan masuk cara dalam bab ni. Hak ulama tuduh dia kafir, ulama ada sandaran. Jadi dia akan jelaskan di akhirat nanti. Jadi betul juga sebab lapasnya sudah kufur. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Nah, ulama yang tidak mengkufurkan Ibnu Arabi mengatakan dia duduk dalam keadaan zauqiyah, dak sedar. Bila dak sedar terlapah di mulut. Bila terlapah di mulut tidak kufur. Nah, tapi haram dengan disengajakan. Nah, ini dua pandangan ulama. Faham lagi tak? Jadi kita jangan ditiru pula. Kita tidak zauqiyah, kita riyaiyah, hanya nak menunjuk-nunjuk. Faham? Jadi serah pada ulama. Sebagaimana masalah Ibnu Taimiyah yang mengsyirik dan mengatakan Ibnu Taimiyah sesat adalah ulama. Jadi biar ulama yang jawab di akhirat. Kita hanya cerita saja. Jangan nak menyesatkan kalau kita tidak reti. Bagaimana kiraan pahala bagi orang yang tidak menutup aurat berpuasa? Apakah puasa itu terbatal atau perlu diganti? Baik. Dalam bab yang membatalkan puasa, tak batal puasa kalau dedah aurat, tak batal. Cuma saat inilah kita berpuasa, biarlah menang semua anggota. Ini musim bola. Musim bola. Kalau main bola tak menang, semua nak menang. Maka gitu juga kita dalam akhirat kita. Kita nak menang, nak kalah. Kita nak menang. Maka kita ni ada 7 anggota yang biasa buat salah pada Allah. Lidah, perut, telinga, mata, kaki, tangan, kemaluan. Bila kita puasa sahaja, maka perut saja berpuasa. Mulut ngumpat orang, tangan pegang yang haram, kaki sepak motosikal orang. Perut makan, mulut benda, mata tengok benda haram. Umpamanya. Jadi 6-1 dah kalau.
Satu je yang dapat molek, iaitu perut berpuasa. Kali euro 61 tambah masa ke tak? Pandai pun bang, gitu juga dengan ibadat kita. Bila puasa kita 61, berat nanang lah kita. Nah, jadi biarlah kita kurang-kurangnya 4-3 kita menang. Nah, ni 6-1 semua. Sebab itulah jangan sekali kita buat dosa dalam musim-musim ibadah, lebih lagi berpuasa. Dan musim lain bukan tak boleh dedak aurat, puasa lebih-lebih lagi. Itu banyak berlaku sekarang. Tak, dia puasa tapi mendedahkan aurat, pakai baju ketat-ketat. Pakai nampak habis bengok-bengok situ. Orang puasa pakai gitu. Pasal body gitu Ferrari. Faham tak? Ferrari 360. Faham? Very very sexy. Dari depan bonet sampai ke bumper belakang. Dia boleh menyusahkan orang. Sungguh. Betul tak kapan? Oi, jangan main tu berebut balah sama api. Berebut awet. Faham tak? Jangan buat gitu. Kadang-kadang kita nak pergi beli apa benda ni, kuih raya. Petang-petang tak bini suruh beli kuih raya. Beli kuih apa balik 3. Apa benda ni, beli kuih bakar 5. Kita tukang jual pula pak kuih bakar, apa balik Allah Rabbi. Terbalik habis mata kita. Tali aluh gini nampak sini separuh. Ketak pula. Jadi kita nak beli kuih, takkan nak tengok kuih saja buat gini. Faham tak? Jadi nak tengok dia juga. Nak tanya kuih ni berapa? Faham tak? Ni masalah. Betul tak? Musi, benar nak tengok benda gitu? Nak tanya iklan. Benar juga gitu? Benar? Tengok tak? Tengok tak? Nampak baik. Jadi masalah pasal laki-laki memang tengok. Pasal kita laki-laki, nyakit dia laki-laki ni memang nak tengok orang puang. Bila kita kecil kita tak masalah, tapi bila kita besar dah, marilah. Sebab apa? Perasaan nak ada orang puang sebagai temang. Dan bila ada temang dah pun, nak juga bagi tengok orang puang. Itu penyakit orang lelaki. Siapa sini bila dia kahwin dah, dia rasa tak mau tengok orang lain? Ada? Cik bangun, saya nak salam. Ada? Tak ada. Kahwin lagu mana pun tak, memang zuyyina lin-nas bisyahwat minan nisa, Allah kata. Mau laki-laki memang akan tengok juga perempuan dan rasa suka dan sebagainya itu. Kerana itulah kena tutup-tutup perempuan. Bak laki-laki gitu lah. Kahwin, bila kita tak kahwin seorang, nak tak orang puang? Nak tak? Nak tak? Tapi bila kita kahwin dah, bila kita jalan, suka tengok orang puang lawa-lawa? Suka tak? Suka juga. Sebab tu Allah sediakan bagi laki-laki dalam syurga bidadari. Walaupun dia ada bini dah dalam syurga, ada tak bidadari? Ada. Kerana walaupun dia kahwin dah, dia suka tak tengok orang puang di luar. Faham? Maka orang puang, bila dia tak ada suami, dia berasa nak berkahwin. Bila dia dapat suami, dia tak tengok dah laki-laki lain, dia nak benda pula bila dia dah kahwin. Dia nak benda? Barang kemas dan pinggang makuk. Betul tak? Batu di syurga, orang perempuan ada barang kemas dan pinggang makuk. Suami dia dapat bidadari. Ada tak? Tak, betul. Dan dia tidak akan cemburu lagi suami dia bawa satu kontainer siapa bidadari untuk laki dia. Tak ada marah sikit kerana dia sibuk nak atur pinggang makuk. Baru siapa. Dah. Jadi tutup-tutuplah aurat. Kadang-kadang kita tak ingat tak. Bini kita pesang beli maknanya kuah, maknanya kuih bakar, kita tengok ke seksinya tukang jual kuih. Kuih dia tak ingat. Lala bunga api RM1. Buka bunga api petang tu. Adakah halal kita beli VCD filem terbitan Yahudi seperti Universal Picture, Disney, Paramount dan lain-lainnya dengan kita beli hak original? Jawabnya, golongan Yahudi ni dia sentiasa memusuhi negara Islam. Batu perancangan menakluk Iraq sebenarnya perancangan Yahudi, menggunakan tentera Amerika untuk menghancurkan ekonomi Iraq. Dia ambil minyak, wang, barang-barang berharga, barang antik dan mah tokoh dibalik ke Amerika kerana mereka susut nilai wang mereka sebenarnya. Lepas tu cara rompak. Maka apabila mereka melampau batas ke atas umat Islam seperti ini, maka tidak salah kita melakukan yang sama kepada musuh-musuh Islam seperti ini. Maka jangan kita beli
DVD filem yang original daripada syarikat-syarikat Yahudi seperti ini, hendaklah kita berikan sedikit sumbangan untuk merugikan mereka dengan membeli yang cetak rompok. Faham? Jika kita mimpi basah di bulan Ramadan siang hari, lalu kita mandi wajib dengan masukkan air dengan sengaja dalam rongga-rongga, adakah puasa itu batal? Sekian, terima kasih. Baik. Siang hari dia mandi junub, dia lah bila mandi junub masukkan air dalam rongga. Tak kira lah mau mandi junub mandi tak junub pun dengar molek. Rongga-rongga badan yang membatalkan. Kalau kita makan dan minum batal. Apa makna makan dan minum? Makan dan minum memasukkan makanan lebih daripada kerongkong. Sama ada dengan jolok dengan tangan atau pakai telang dengan mulut. Batu kalau kita ambil makanan bubuh dalam mulut, batal tak puasa? Tak batal, tu tak panggil makan. Dalil tak batal, Nabi suruh masukkan air dalam mulut ketika berkoma di bulan puasa. Cuma wala tu balik, jangan bersungguh-sungguh sangat, takut tertelang. Faham sini ulama, masuk makanan dalam mulut tak batal. Kita ambil perayaan pagi puasa, kita bolang mulut. Sampai petang baru kita kehek, tak batal. Cuma panggil bodoh. Tak, buat kerja gitu. Air kita juga kita ambil dalam mulut, bukan minum. Berkoma nak ambil wuduk, batal tak? Tak. Telang sikit, batal. Gitu jugalah. Maka tu hak mulut kerongkong. Hidung kat mana? Jangan lebih pada tulang. Jangan lebih pada tulang. Jadi kalau kita korek hidung bulan puasa tak batal. Dulu masih kecil-kecil orang kata batal. Tak berani nak korek, duk kata awak gitu. Nak korek takut batal. Rupanya bila belajar pada fatwa ulama, kita fiqh, dalam pada tulang ni baru batal. Jadi ada tak orang korek hidung pada dalam tulang? Ada tak? Dak rajin tengok hamba. Doraemon tak tahu Jadi kelompok ni saja boleh, kalau kita ada masalah boleh korek. Saja-saja makro. Takut terjolok dalam. Telinga kat mana? Telinga yang kalau kita korek dengan jari kita ni, jari keliki lah. Untuk korek telinga Tuhan buat kan, maka tidak akan sampai. Jolok habis-habis mana jauh pun tidak akan sampai, tidak batal. Kerana bating telinga belakang pada gegendang. Sebut dalam kitab fiqh. Dalam kitab-kitab macam kitab Majmu', kitab Jawi ada, kitab Buriyah. Ada sebut sampai ke bating telinga, di gegendang telinga. Dah ada tak kita gorek apa gendang telinga? Tak ada. Tuhan buat boleh dah 5 jari, jari keliki untuk korek telinga. Mu korek lah. Takkan korek dengan 1000 jari. Dengan jari keliki gatal pula. Macam skru dia apa pun tak batal. Pasal Tuhan buat dah untuk tidak batal puasa. Jari ni buat ni. Ada jari tu? Ada. Ada dah betul ni. Pakai cicing. Tak tahu ke halamu. Jari itu ni, jari tu untuk istinja. Faham tak? Istinja. Batu sunat istinja, kita ipungkan segala jari bawah gitu. Nampak? Dan gonyok dengan jari atu. Sebab tu dia atu makan tahi. Anjing. Jari telunjuk. Satu Malaysia pula. Tu gitu. Jari telunjuk tu menunjuk lah, tunjuk. Tu kapal terbang ni, tu ni. Tu panggil jari telunjuk. Kita tunjuk dengan ibu tangan tau. Bukan, ni kacang ibu tangan. Ni jari telunjuk. Ni Tuhan buat cap jari. Seluruh dunia pakai ni, tak boleh tiru. Ni bijaknya Allah kalau kita kaji. Ada tugas dia. Cok jari tak lewat. Kita nak buat dengan pisah, nak buat 3 orang dah jadi. 1 orang je cok jari. Nampak? Baik. Dah kalau terminum batal, terminum tak batal. Termakan tak batal juga. Ingat untuk bulan puasa kayak gitu. Biasanya hari pertama lah, kita tak ingat tak? Hari pertama kan? Hari pertama puasa kan, Ramadan tak ingat. Jadi pagi tu mak dia buat nasi goreng apa dengan telur mata lembu apa semua. Makan 2 pinggang. Yang kita puasa lah hari ni. Dah tak. Faham? Sebab Nabi kata man sama wa akala wa syariba. Nampak? Siapa yang makan, yang puasa, kemudian dia tak ingat dia makan dan minum, fal yutimma saumahu, teruskan puasa, tak batal.
Nampak? Kerana Allah beri rezeki free pada hari itu. Pagi esok raya puasa kedua tak ingat juga. Makan nasi minyak pula dia ingat. Oh, tak batal juga. Seterik sebulan tak ingat. Tak batal juga. Tapi biar tak ingat sungguh. Jangan tipu.